Baik, kita akan ikuti lagi selepas ini nak ke satu lagi negeri pantai timur. Ini adalah wakil yang paling saya suka, Muhammad Fandi Muhammad. Set kita tak pecah. Set kita tak pecah. Okey, Abang Muhammad Fandi, apa ceritanya di Kelantan? Adakah calon-calon yang sudah tiba di lokasi pusat penamaan calon lagi berbaki 30 minit sebelum sebelum penamaan dibuka secara rasminya, Abang Fandi? Baik, terima kasih Malina dan juga Hakim. Saya berada di Pejabat Tanah dan Jajahan Tumpat di Parlimen Tumpat ini. Setakat jam ini hujan masih lagi renyai-renyai dan mungkin dengan keadaan itu menyebabkan penyokong kedua-dua pihak belum lagi saya kelihatan sama ada penyokong daripada belah Barisan Nasional ataupun penyokong daripada PAS. Begitupun apa yang saya ingin bawakan pada hari ini di Parlimen Tumpat ini suatu keadaan yang agak menarik di mana calon PAS belum ini iaitu Datuk Cik Abdullah Maknawi yang bertanding atas tiket PAS telah menyatakan ataupun telah secara rasminya telah beralih-arah menyertai Barisan Nasional semalam. Beliau menerima watikah pelantikan sebagai calon Barisan Nasional dan hari ini kita menantikan kehadiran beliau. Untuk makluman Hakim dan juga Malina, sebenarnya sebelum ini Parlimen Tumpat dikategorikan sebagai parlimen yang agak kuat ataupun kubu kuat PAS, di mana sepanjang Cik Abdullah menjadi calon, kali terakhir pada pilihan raya lalu beliau memperolehi majoriti yang agak tinggi iaitu sekitar melebihi 17,000 majoritinya. Namun adakah kekuatan pada kali ini terletak pada parti ataupun body sendiri ataupun susuk tubuh Cik Abdullah, itu kita akan nantikan. Dan apa yang saya ingin bawakan pada hari ini, kemungkinan juga kita tidak dapat meramalkan apa situasi yang akan berlaku, namun ramai yang mengatakan bahawasanya mungkin akan berlaku sedikit ketegangan di mana mungkin penyokong Cik Abdullah ini datang ataupun penyokong daripada PAS itu mungkin orang kata ataupun di sebelah sana, walaupun jarak di antara penyokong kedua belah pihak ini agak jauh dan di tengah-tengah saya ni LSF ataupun polis simpanan yang bertugas mengawal keadaan ataupun situasi di sini. Mungkin saya akan melihat daripada situasi tersebut, mungkin kata kalau nak kira daripada jaraknya antara kedua belah pihak penyokong ini, jaraknya agak jauh untuk mereka melakukan provokasi itu agak sukar. Namun saya kira atas orang kata situasi pemantauan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak polis ini, kemungkinan situasi tegang itu tidak berlaku ataupun kita minta jauh daripada berlaku di kawasan Parlimen Tumpat ini. Dan setakat ini untuk makluman Marina dan juga Hakim, saya dimaklumkan 3 calon telah pun mengesahkan akan bertanding di Parlimen Tumpat ini, masing-masing calon daripada Barisan Nasional, calon daripada PAS Datuk Mumtaz Maknawi, calon daripada GTA, dan satu lagi saya turut dimaklumkan semalam satu-satunya parlimen yang disertai oleh parti warisan di Kelantan. Saya dimaklumkan juga calon ataupun wakil yang akan bertanding di Parlimen Tumpat pada kali ini dikenali sebagai Khairul Azwan Kamarudin. Jadi kalau benarlah saudara Khairul Azwan itu datang ke sini, maknanya inilah parlimen pertama di Kelantan yang disertai oleh parti warisan. Dan saya kira juga Mak dan juga Hakim, situasi keadaan ataupun situasi cuaca pada hari ini agak mendung dan juga kebanyakan tempat mungkin hujan renyai-renyai. Dan keadaan ini juga memungkinkan pergerakan agak perlahan. Bukan saja di kawasan Parlimen Tumpat ini, sebaliknya di parlimen tumpuan lain seperti di Ketereh, seperti di Kota Baru, Macan dan sebagainya. Apapun kita masih lagi menantikan kelibat calon kedua-dua pihak sama ada PAS ataupun UMNO dan calon daripada Pakatan Harapan, calon daripada Warisan dan juga GTA. Namun setakat jam ini masih belum kelihatan lagi penyokong ataupun wakil calon dan sebagainya. Apapun Marina, situasi pada hari ini kita harapkan berjalan dengan lancar. Dan hari Sabtu merupakan hari yang cuti di Kelantan ini, Marina juga Hakim. Abang Fandi, saya nak tanya soalan sebab dalam 2 pilihan raya sebelum ini saya berada di Kelantan buat liputan bersama Abang Fandi di PRU 13 dan PRU 14. Di Tumpat ini kalau saya tak tahu kelaziman di negeri lain, tetapi di negeri Kelantan ini kesetiaan pengundi kalau mereka pada PAS ni adalah kepada parti. Dah lama kita tahu naratif ni, tetapi apabila berlakunya kelaziman baharu iaitu Cik Abdullah bertanding atas tiket parti lain, kita boleh nampak ke akan ada perubahan? Kalau boleh Abang Fandi baca sentimen-sentimen pengundi di Tumpat yang dahulunya mengundi berdasarkan
bendera yang mereka sokong ni, kesetiaan mereka, adakah kali ini ada kemungkinan besar undian itu bertukar arah hanya kerana calon dahulu yang bertanding di situ dah tukar ke parti lain, ataupun kita nampak mereka masih lagi kekal akan menyokong bendera bulan ini? Sebenarnya memang jika dilihat daripada sudut keadaan situasi politik di masa kini di Kelantan khasnya, kita juga terpaksa merujuk pada situasi politik di peringkat nasional di mana kerajaan yang terwujud pada hari ini bukan sahaja dominan parti sama ada PAS ataupun UMNO, sebaliknya melalui gabungan yang boleh membentuk kerajaan. Atas alasan itu saya melihat kebanyakan rakyat Kelantan khususnya pengundi yang bawah 40 tahun ini mereka lebih melihat kepada individu ataupun calon itu sendiri berbanding dengan parti ataupun wadah perjuangan parti yang dibawakan oleh sesebuah pertubuhan itu. Dan ini juga memungkinkan memberi kelebihan kepada sesuatu tempat seperti mana tumpat di Parlimen Tumpat ini, yang mana Cik Abdullah dikenali oleh rakyat sekaliannya, rakyat di Tumpat ini mengenali Cik Abdullah. Seperti mana yang berlaku juga di Jeli, orang mengenali Datuk Mustafa Mohamed, namun Mustafa Mohamed tidak bertanding. Atas tubuh badannya juga yang akan dikatakan turut serta berkepit itu mungkin boleh memberi pengaruh kepada undi calon itu. Dan ini yang saya melihat sebenarnya, walaupun kita tahu di Kelantan ini sejak sekian lamanya perkataan walak sering digunakan di mana penyokong ataupun rakyat Kelantan lebih melihat kepada parti itu sendiri. Namun situasi pada hari ini, ketika ini sudah agak berbeza. Mereka melihat kepada individu itu sendiri, calon itu sendiri, barulah kepada parti. Apapun kita melihat situasi sekarang ini, mereka tidak lagi orang kata boleh mendakwa sebagai parti kerajaan ataupun parti pembangkang kerana mereka sudah mengetahui tiada parti yang dominan untuk membentuk kerajaan itu, Madina dan juga Hakim. Baik, ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Terima kasih Muhammad Fandi Muhammad akan terus memberikan laporan dari semasa ke semasa.